Tanda yang lain lagi, katanya malaikat maut sebut lagi bila Rasulullah tanya, kamu nak cabut nyawa orang tu, kamu tak bagi tanda ke? Allah tak bagi tanda ke? Dia jawab, ada tanda. Allah bagi. Tanda apa dia? Penyakit. Tanda apa dia? Uban. Kemudian tanda lagi, bila usia 60 tahun. Bila sampai usia tua. Kemudian apa lagi tanda? Tanda lagi, serta berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Tanda lagi, mata kita dah mula kabur pada diri kita. Kemudian kita, telinga kita pun dah mula kita nak kena perhati betul-betul. Kena betul tak telinga kita nak dengar betul-betul. Maka di waktu tersebut, tanda-tanda kita dah hampir dengan kematian. Orang panggil nama kita ni, orang dah sebut satu benda tu, kita asyik kita ni. Kita ni, tanda apa dia? Tanda kita ni dah tak berapa dah pada diri kita ni saat untuk nak hidup di dunia ni. Ni umur umat Nabi Muhammad ni tak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang kehidupan mereka. Sanakhudu ma'arikana ma'hum wa sanamdi jumu'an nardahum wa nu'idul haqqal mughtasaba wa bikullil quwwati nadfa'uhum wa bikullil quwwati nadfa'uhum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ada di kalangan umat manusia itu yang cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendapatkan kamu dan mengejar kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dipulangkan pada satu alam penyaksian dan alam didedahkan balik amalan-amalan kamu. Fayunabbi'ukum, alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, di waktu itu akan mula didedahkan balik setiap amalan-amalan yang telah kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat di mana Allah telah memberi lagi peluang pada diri kita untuk kita menambahkan bekalan-bekalan kita dalam hidup kita untuk perjalanan pada masa yang akan datang nanti. Para hadirin sekalian tahu bahawa sebelum daripada kita hidup di alam yang akan datang nanti, di antara perkara yang kita kena faham ialah akan berlakunya saat dipanggil kematian. Sebelum berlakunya kematian akan berlakunya satu peristiwa yang disebut dengan sakaratul maut. Bila kita nak hidup di alam barzah, kita kena lalui saat ini dahulu. Saat dipanggil sakarat dan juga saat kematian. Barulah kita boleh hidup balik di alam barzah. Dalam hidup kita ni, kita diajar supaya bersiap untuk saat sakaratul maut dan kita diajar supaya sentiasa ingat terhadap bagaimana kematian itu akan berlaku pada diri kita. Dalam hidup kita tak ada seorang pun yang dia boleh hidup kekal atas dunia ni sampai bila-bila. Bila kita hidup di atas dunia ni, kita kena ingat ayat Al-Quran Karim sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang bernyawa dia akan merasai kematian. Allah ajar semua yang bernyawa, tak kira yang bernyawa tu raja ke, yang bernyawa tu ustaz ke, yang bernyawa tu yang namakan dengan artis ke, yang bernyawa tu apa dia pun di kalangan kita ni, dia akan rasa yang disebut dengan kematian. Bila sebut saja tentang kematian ini, ramai di kalangan kita leka. Orang kita dia tak ingat terhadap kematian pada diri dia. Lalu Islam ajar dalam hidup kita ni, kita diajar supaya ingat sepanjang masa.
Dan Allah, dia jadikan dalam hidup kita ni ada perkara-perkara yang menyebabkan kita ingat pada kematian. Dalam hidup kita ni, jangan kita hidup ni berterusan begitu saja. Jangan hidup kita ni dalam keadaan yang kita ni tak fikir tentang saat yang kita akan menghadap depan Allah. Tak boleh demikian. Dalam hidup kita ni, kita kena ingat adanya satu suasana yang akan berlakunya pada diri kita yang disebut dengan kematian. Allah, bila dia nak matikan umat dia ataupun hamba-Nya, Allah tak bagi mati begitu saja, tidak. Kita tahu handphone kita ni pun, bila dia dekat nak mati, dia ada tanda-tanda dia. Dia keluar tanda-tanda dia. Demikian juga dengan orang. Di kalangan setiap manusia ni, Allah bagi ke tanda-tanda, ada tanda-tanda. Cuma ramai di kalangan kita ni buat tak reti je terhadap tanda-tanda kematian yang berlaku pada seorang ini. Hari ini insya-Allah kita akan sebut dalam hidup kita ni ada tanda-tanda yang Allah nak bagi pada seorang. Tanda-tanda untuk saat kita nak dimatikan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kitab disebut bahawa apa yang menyebabkan kita ingat pada kematian ni. Saya nak sebut begitu dulu. Lepas pada ni baru kita cerita tentang bagaimana kita nak ingat terhadap kematian ini sendiri. Apa yang boleh mengingatkan kita pada kematian? Al-Qurtubi menuturkan telah disebut dalam sebuah hadis yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qurtubi menuturkan telah disebut di dalam sebuah hadis bahawa ada sebahagian nabi pernah bertanya kepada malaikat maut, apakah kamu mempunyai utusan yang engkau utus agar manusia berhati-hati dengan kamu? Ditanya demikian. Apakah kamu mempunyai utusan yang kamu utus agar manusia berhati-hati dengan kamu, wahai malaikat maut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada malaikat maut. Dia menjawab, ya demi Allah, aku mempunyai utusan yang sangat banyak. Malaikat maut sebut, ya, ada, aku bagi tanda-tanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada malaikat maut, bila kamu nak matikan orang ni, adakah kamu matikan orang tu begitu je malaikat maut? Tak. Allah bagi tanda-tanda. Ada tanda-tanda tak? Tanda-tanda apa dia? Yang Allah nak matikan seorang ni. Yang pertama, malaikat maut sebut, Allah jadikan pada seorang tersebut penyakit. Tanda-tanda. Untuk nak dimatikan seorang, di antara tanda-tanda yang kita kena ingat pada diri kita, bila kita telah disahkan oleh doktor ada penyakit. Katakanlah, kita berjumpa dengan doktor bagi tahu pada kita, Pak Cik, saya dapati Pak Cik ada penyakit darah Pak Cik ni naik tinggi sangat. Ataupun doktor bagi tahu pada kita, dia kata, saya dapati awak ada kencing awak jadi manis. Misal contohnya. Ataupun saya dapati awak ada penyakit dah mula pada diri awak ni begini, disebut nama-nama penyakit. Tambah-tambah kita sekarang ni kan. Ni penyakit COVID-19 ini. COVID-19 ni satu penyakit yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk nak bagi tahu kamu akan berhadapan dengan kematian. Ni cara demikian. Walaupun Kementerian Kesihatan bagi tahu kita akan cuba usaha begini, tapi bila hidup kita ni Allah jadikan orang ni kena dan sebagainya, kita kena ingat terus. Kalau kita kena ke ataupun siapa yang kena pun, ingat di sebalik penyakit ni apa dia? Mati. Itu cara kita kena faham pada diri kita ni. Jangan kita biarkan bila sebut tentang penyakit, tiba-tiba kita kata, tak apa, ada lagi harapan. Ada. Ya, yang tu satu pada diri kita. Tapi kita kena letak akhir kepada penyakit ni apa benda? Mati. Itu cara demikian. Bila kita kena sakit, penyakit, kita kena mula dah mengubah diri kita. Kita kena tahu dah, aku ni kena mula bersiap dah untuk saat nak menghadap depan Allah. Penyakit yang banyak pada diri kita. Kadang-kadang doktor bagi tahu, saya dapati awak ada penyakit kanser, misal contoh. Na'udzubillah min dzalik. Bila ada orang, bila dengar saja begitu, dia jadi lemah terus tubuh badan dia. Jangan lemah. Bahkan kita kena tahu, di sebalik penyakit ni, maknanya mati. Itu cara pada diri kita demikian. Siapa-siapa saja, sahabat-sahabat yang mendengar kuliah ini, kalau kalian mendengar kuliah ini, kalian kena ingat, di kalangan kita ada tak penyakit? Bila kita ni ada penyakit kita ni penyakit jadi pelupa. Penyakit pada diri kita ni penyakit zahir atau penyakit batin. Dua-dua penyakit ni, katanya malaikat maut, itu satu tanda
ia menunjukkan kamu ni dah mula nak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda isyarat lah. Sebagaimana kita kan, bila kita naik atas lebuh raya, kadang-kadang dia ada Chinese yang ditulis di tepi tu, dia kata kawasan berkamera, kawasan yang ada sikit lagi, semakin dekat dengan kamera tu, semakin dekat tanda-tanda tu semakin banyak. Demikian juga dengan kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, bila kita kena penyakit, ini tanda bagaimana Allah nak suruh kita ni ingat. Lepas ada penyakit ni, benda apa yang kamu akan hadapi? Mati dalam hidup kamu. Kalau kita kena penyakit dan sebagainya, tiba-tiba kita masih lagi bercita-cita besar. Angan-angan kita masih lagi panjang. Yang ni rugi dalam hidup kita. Jangan demikian. Dalam hidup kita ni, bila kita ada penyakit, kita ingat terus. Lepas ada penyakit ni, mati lah dalam hidup aku. Itu cara demikian pada diri kita. Yang pertama. Yang kedua, katanya malaikat maut, Allah kurniakan pada kamu uban. Bila kita sikat rambut kita, tengok ada uban. Ataupun tengok di janggut kita ada uban. Di misai kita ada uban. Ataupun di tubuh badan kita ni ada uban. Uban ni tanda apa dia? Tanda kamu nak menghampiri dengan kematian. Kamu dah mula dekat dengan mati pada diri kamu. Kemudian, bila lagi tanda? Bila kamu sampai usia kamu menjadi tua. Dia sebut, bila panjang umur tak ada penyakit, tak ada uban. Tapi sampai usia 60 tahun. Usia 60 tahun, usia konfirmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Dalam hadis yang lain sebut, umur ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Bila sampai usia tua, tanda apa dia? Tanda kamu ni di saat mana kamu akan mati. 60 tahun, usia mati dalam hidup kita. Siapa-siapa yang di kalangan kita yang berusia 60 tahun, tak payah lagi bercita-cita panjang lah terhadap dunia. Dalam hidup kita ni, sampai je usia 60 tahun, aku kena menghadap depan Allah. Jangan kita duk fikir lagi, aku nak jadi Perdana Menteri lagi ni. Aku nak jadi, yang disebut dengan aku nak jadi pengurus besar lagi ni. Aku nak jadi tu, aku nak jadi ni. 60 tahun dah bro, kita sebut. 60 tahun dah. Dalam usia 60 tahun, usia kematian dalam hidup seorang. Sebab tu alim ulama' diajar, bila kita sampai usia 40 tahun, kita belum lagi memiliki dunia. Tak payah fikir dah tentang dunia. Jangan sibuk lagi nak kejar dunia, jangan. Bila usia 40 tahun tu, kaki kita dah selangkah ke akhirat Allah. Tinggal selangkah lagi je untuk kita nak angkat, untuk nak bergerak ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i rahimahullah, bila usia dia 40 tahun, dia mula berjalan bawa tongkat. Bila orang tanya pada dia, kenapa bawa tongkat? Dia jawab terus, kerana apa dia? Kerana umur aku dah, sebelah kaki aku berada di akhirat, manakala sebelah lagi berada di dunia ini sendiri. Ini cara berlaku pada diri seorang tersebut. Ini tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak matikan pada seorang ini. Kemudian disebut lagi, tanda yang lain lagi, katanya malaikat maut sebut lagi. Bila Rasulullah tanya, kamu nak cabut nyawa orang tu, kamu tak bagi tanda ke? Allah tak bagi tanda ke? Dia jawab, ada tanda. Allah bagi. Tanda apa dia? Penyakit. Tanda apa dia? Uban. Kemudian tanda lagi, bila usia 60 tahun. Bila sampai usia tua. Kemudian apa lagi tanda? Tanda lagi, serta berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Tanda lagi, mata kita dah mula kabur pada diri kita. Kemudian kita, telinga kita pun dah mula kita kena perhati betul-betul. Kena betul tak telinga kita nak dengar betul-betul. Maka di waktu tersebut, tanda-tanda kita dah hampir dengan kematian. Orang panggil nama kita ni, orang dah sebut satu benda tu, kita asyik kita ni. Kita ni, tanda apa dia? Tanda kita ni dah tak berapa dah pada diri kitanya saat untuk nak hidup di dunia ni. Ni umur umat Nabi Muhammad ni tak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang kehidupan mereka. Tapi umur umat Muhammad Allah pendekkan. Lalu Allah nak suruh kita berjaya menandingi amalan umat terdahulu, Allah jadikan Ramadan. Ramadan ni satu cara Allah nak menandingi amalan umat terdahulu. Allah jadikan satu hari, satu malam daripada bulan Ramadan ni, bermula daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, dapatkan malam Lailatul Qadar.
tahun ni kitanya Allah jadikan ujian pada kita. Kita bermula Ramadan 24 April. Tapi mengikut kitanya nampak sampai 14 hari bulan. Tapi kita dengar daripada Kementerian Kesihatan sebut 14 hari bulan April ni gelombang yang kedua, gelombang yang ketiga yang besar lagi, COVID-19 ini. Nampak gaya macam diteruskan lagi. Kalau gelombang yang ketiga ni, mata rantai kita ni tak putus. Mata rantai di kalangan berhubung orang kita ni, ada lagi yang berhubung. Bila berhubung tersebut, perhubungan ni tak putus mata rantai COVID-19 ini. Yang menyebabkan kita tak boleh nak pulih suasana yang berlaku dalam kalangan kita ni sendiri. Walau mana sekalipun saya nak sebutnya ialah bila kita diuji oleh Allah dengan pandangan yang kabur, kemudian mata kita pun dah mula luntur pada diri kita, pendengaran kita pun dah mula kita tak dengar. Tanda apa dia? Tanda kematian semakin dekat pada diri kita demikian. Mata orang yang dekat nak menghadap depan Allah kan. Kadang-kadang dia pejam je. Banyak dia nak tidur pada diri dia. Masa tersebut, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebut lagi, oleh kerana itu, barang siapa yang mendapat hal itu, dan dia tidak terus berusaha mengingatkan kematian, dan juga dia tidak bertaubat, katanya malaikat maut, maka ketika mana mencabut nyawanya, aku berseru kepadanya. Bila malaikat maut kata, kalau dia kena tanda-tanda tu, tiba-tiba dia masih lagi laju lagi. Tak sedar diri lagi. Bila kena tanda-tanda untuk dimatikan oleh Allah, dalam keadaan dia masih lagi sibuk pada diri dia demikian, maka dia saat tersebut akan aku seru. Bila dekat nak mati ni, bila dekat nak mati je, lalu aku sebut, bukankah aku telah mengirim utusan demi utusan? Hamba Allah, tidakkah aku telah hantar pada kamu ni utusan demi utusan, tanda demi tanda? Banyak dah kan dalam hidup kamu ni, tanda-tanda untuk kamu dimatikan oleh Allah. Peringatan demi peringatan kepada kamu. Peringatan demi peringatan pada diri kamu. Tanda-tanda untuk nak dicabut nyawa kamu tu kan ada dah pada diri kamu. Kemudian dalam hidup kamu tu banyak dah. Aku bagi tanda itu, tanda ni, uban lagi. Nampak kulit kamu kendur lagi. Tubuh badan kamu dah layu dah. Umur kamu pun dah 60 tahun dah dalam hidup kamu. Kamu tak sedar diri lagi ke? Sebut demikian. Aku ini adalah utusan yang tidak ada lagi utusan setelah mana aku. Malaikat maut kata, aku ni yang dihantar oleh Allah. Bila Allah hantar aku, tak ada lagi hantaran lepas pada ni. Sebelum daripada ni, Allah hantar pada kamu. Pendengaran kamu tak dengar. Sebelum daripada ni, mata kamu kabur dalam hidup kamu. Hari ni, bila dihantar aku ni, dalam keadaan sebegini, aku ini memberi peringatan yang tidak ada pemberi peringatan lagi setelah mana kedatangan aku ini sendiri. Ini katanya malaikat maut. Bila dekat nak cabut nyawa tu, malaikat maut akan bentak. Waktu mana kamu hidup dahulu, kamu tak sedar ke? Aku dah bagi dah nikmat-nikmat untuk diri kamu. Allah dah bagi dah segala tanda-tanda untuk dimatikan pada kamu. Kamu pergi ke mana dalam hidup kamu? Yang kamu tak belajar, yang kamu tak faham. Kenapa kamu jadi demikian? Saya nak sebut pada sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kita ni, orang kita ni, dia buat tak peduli lah. Macam degilnya orang kita ni, bila diarahkan duduk kat rumah, jangan bergerak. Ada lagi merayau, bawa anak-anak, bawa cucu-cucu, merayau dia. Sedangkan dah bagi tahu dah, jangan keluar rumah. Dalam keadaan yang tak ada sebab. Ni tak ada sebab, merayau di luar rumah. Kita merayau tu pula berjumpa dengan orang tu, berjumpa dengan orang ni. Padahal masa ni kita diminta supaya putuskan hubungan. Kita jangan berhubung. Kalau kita berhubung, dia akan hidup virus tersebut di antara satu sama lain. Lalu orang kita ni, ada yang sekolah demikian juga. Ada sekolah dah bagi tahu dah, sekolah kena tutup. Semua agensi kena tutup. Tiba-tiba ada sekolah yang masih lagi buat yang disebut dengan pengajian dan sebagainya. Kalau ada yang demikian ni, makna kedegilan kita lah tu. Ada di kalangan kita ni yang jenis tak ambil berat terhadap keadaan yang sebegini. Bila dia tak ambil berat, bila kena saja, kena tersebut, menyebabkan kelam kabut habis di kalangan kita demikian. Allahu Akbar. Sama juga dengan mati-mati ni. Mati-mati ni Allah bagi juga tanda. Bila Allah bagi tanda, menyebabkan kita tak peduli. Bila kita tak peduli, masa itulah Allah jadikan dengan ujian yang sebegitu.
Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah mengatakan bahawa Mujahid berkata, tidak ada satu penyakit yang dideritai oleh seorang hamba melainkan utusan malaikat maut ada bersamanya. Tak adalah setiap kali mana Allah jadi penyakit pada seorang yang dideritai oleh seorang hamba tu, ada malaikat maut duduk sebelah dengan penyakit tu. Ada malaikat maut dia tunggu, tengok, mandang. Sehingga jika penyakit terakhir telah bersarang pada dirinya, malaikat maut mendatanginya seraya berkata, utusan demi utusan dan peringatan demi peringatan telah datang pada kamu, tetapi kamu tidak mempedulinya. Sekarang telah datang kepada kamu utusan yang akan memutuskan hubungan kamu dengan dunia ini sendiri. Ini katanya Mujahid dicerita dalam pandangan dia, bila seorang yang kena penyakit, Mujahid ni bukan bekas menteri agama dahulu, tidak. Mujahid ni yang disebut dengan Mujahid seorang alim sungguh. Orang alim sungguh di zaman tabi'in. Dia sebut, bila datangnya penyakit pada seorang, maka sebelah penyakit itu ada malaikat maut. Setiap kali mana penyakit datang pada seorang, ada malaikat maut. Malaikat maut tu tunggu je. Habis saja penyakit tu, habis satu penyakit ataupun penyakit tu bersarang je, semakin datang penyakit, malaikat maut ni tunggu je. Bila sampai satu ketika tak ada lagi penyakit yang datang pada seorang ni, maksudnya penyakit itu dah bersarang dah dalam tubuh badan seorang tersebut. Malaikat maut kata apa dia? Tak ada dah. Dia kata, ni aku ni utusan yang terakhir datang pada diri kamu, tanda terakhir untuk nak mencabut nyawa diri kamu ni, supaya kamunya menghadap depan Allah dan hilanglah segala nikmat-nikmat dunia yang kamu miliki pada saat ini. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, Allah telah memberikan peringatan pada seorang yang ajalnya ditunda hingga mencapai 60 tahun. Itu saya sebut tadi. Allah bagi peringatan. Kalian perhatikan, kita ni bila sampai usia 30 tahun tu, dah ada dah tanda-tanda. Datang dah penyakit. Ada dah orang kena kencing manis. Ada dah orang yang kena darah tinggi. Usia 30 tahun baru. 30 tahun. Kadang-kadang sekarang ni usia baru 20 lebih. Allah bagi dah tanda-tanda. Tanda-tanda ni sendiri. Bila kena tanda-tanda ni, tak kira dia doktor ke, dia ustaz ke, ataupun tanda-tanda apa dia, kita keluar uban. Umur 30 tahun keluar uban pada diri kita. Kadang-kadang umur kita 20 lebih dah keluar uban. Di kepala kita tengok Allah ada uban tersebut. Menandakan apa dia? Allah bagi tanda ni, Allah bagi tanda ni, Allah tunda. Sampai bila Allah tunda ni? Sampai usia 60 tahun. Bila sampai usia 60 tahun, usia konfirmati. Pada diri kita demikian. 60 tahun tu, bersiaplah dalam hidup kita. Dan elok pun 60 tahun tempat kita ni, pada usia 60 tahun mula pencen. Bila mula pencen, yang pencen tu tolong fokus. Fokus untuk apa dia? Kalau orang tanya, sekarang ni sedang buat kerja apa? Saya sedang bertungkus lumus. Tungku lumus untuk apa? Tungku lumus untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu cara dalam hidup kita. Bila orang tanya, sekarang bersiap untuk apa? Saya sedang bersiap untuk saat dipanggil oleh malaikat maut. Macam mana malaikat maut panggil saya? Begitulah saya kena persiapkan diri saya. Ambil wudu, baca Quran, baca berbagai-bagai cara amalan. InsyaAllah depan nanti, InsyaAllah hari Khamis malam Jumaat ni kita bercadang nak sebut beberapa amalan-amalan yang kita bersiap untuk saat dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunda dalam hidup kita ni sampai bila? Sampai umur 60 tahun. Bila sampai umur 60 tahun, tak payah panjang lagi angan-angan terhadap dunia ini, maka di saat tersebut kita ni akan dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita akan tanya, macam mana Ustaz nak suruh kita ni sentiasa ingat pada kematian dalam hidup kita ni? Hidup ni leka sangat dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita ni hanyut dengan kehidupan dunia ni. Macam mana kita nak suruh ingat pada kematian ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Ziarahlah ke kubur kerana hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian. Di antara satu cara yang saya cadangkan sangat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita untuk kita lakukan, nak suruh kita ni ingat pada mati, ialah ziarah kubur. Dalam banyak-banyak tempat
Yang kita ni kena pergi melawat ialah melawat kubur. Ziarah ke kuburan. Bila kita ziarah ke kuburan, maka kita akan dapati di sana banyaknya perkara-perkara yang menyebabkan kita ingat pada mahsyar Allah. Di depan kawasan kubur. Masuk je dalam kawasan kubur tu, berdiri di hadapan kubur, lalu kita bagi salam. Assalamualaikum ya darul mu'minin, antumus sabiqun wa anal lahiqun insyaallah bi aminin. Baca doa-doa banyak. Bagi salam. Diri saja depan kubur tu bagi salam. Assalamualaikum ya darul mu'minin. Selamat sejahtera ke atas kamu wahai penduduk darul mu'minin, perkampungan orang mukmin. Bila kita bagi salam saja, seluruh dalam kubur tu jawab salam. Jawab salam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Itu cara diajar demikian. Cuma kita tak dengar je. Kalau kita dengar, ramai yang terloncat tak kena gaya. Balik semula tak kena gaya pada diri kita. Bila kita berdiri di depan kubur tu bagi salam. Lebih-lebih lagi lah, kita menziarahi kubur arwah ayah kita. Kubur arwah ibu kita. Arwah-arwah adik-beradik kita. Kubur-kubur arwah pasangan hidup kita. Semua ni, bila kita datang, mereka tahu. Kita datang untuk menziarahi mereka tersebut. Bila kita pergi tengok diri di atas kubur tu, kita pun mulalah fikir, aku duit banyak macam mana pun, harta banyak macam mana pun. Jadi macam orang dalam ni lah. Masuk dalam kubur, tinggal semua harta-harta. Orang ni dahulu bukan main lagi ternama. Orang dalam kubur ni dahulu bukan main lagi ramai pengaruh. Orang dalam kubur ni dahulu dia mempunyai segala-gala atas dunia. Tapi sekarang dalam tanah kan, benda apa yang dibawa? Harta dibawa? Tak bawa. Yang dibawa apa dia? Bawa amalan untuk menghadap di hadapan Allah. Geran tanah dah tertinggal dah. Segala benda yang dia ada atas dunia dahulu, semua ditinggal atas dunia. Kecuali orang yang sempat mewakafkan dan menginfakkan harta dia sebelum daripada dia menghadap depan Allah. Sebab tu saya, dalam banyak-banyak perkara yang saya sebut akhir-akhir ni, tuan-tuan kita orang Islam ni, tolonglah alihkan harta benda kita yang ada atas dunia ni ke akhirat Allah sebelum daripada kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Ramai sangat dah orang kita ni, sebelum dia masuk dalam kubur, dia tak sempat nak alih harta benda dia. Dia cari harta benda atas dunia ni banyak. Tapi bila dia masuk dalam kubur, dia tertinggal atas dunia. Rugi dalam hidup. Untuk apa kita cari-cari harta, kita simpan di dunia. Kita simpan di dunia. Kita masuk kubur seorang-seorang. Bila masuk dalam kubur seorang-seorang, tak bawa harta benda kita. Tak bawa anak-anak kita dan sebagainya. Yang kita bawa, amalan untuk dihadap di hadapan Allah. Lalu, di waktu mana kita pergi ziarah ke kubur ni, kita tengok aku ni, kalau aku tak alihkan harta benda aku, kalau aku tak sempat nak infak harta benda aku, tak wakafkan harta benda aku, jadi macam orang ni lah. Masuk dalam kubur, tinggal atas dunia. Lalu anak beranak dia berkelahi, berebut harta benda yang dia sedang miliki di atas dunia. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kesengsaraan. Kenapa dia? Kerana orang yang masuk dalam kubur tersebut, dia telah tertinggal di atas dunia harta benda dia. Itu Islam suruh wakaf. Islam suruh kita buat masjid. Islam suruh kita infak. Ni musim-musim sekarang ni. Kita infak bagi pada orang susah. Bagi pada yang disebut dengan bagi pada mereka-mereka yang berkeperluan dan sebagainya. Sekarang ni semua orang dalam keadaan kesusahan. Satu dalam keadaan kesusahan ini, lalu kita yang ada kelebihan ini, tolonglah infak, tolonglah kita bagi sumbangan dan kita membantu kepada mereka yang memerlukan bantuan dalam keadaan sesegera mungkin pada kita. Ibnu Mas'ud menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah kalian, kerana sesungguhnya hal itu dapat menjadikan kalian zuhud terhadap dunia dan akan mengingatkan kalian akan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Rasulullah kata, dulu aku larang kamu ziarah kubur, sekarang tak dah. Rasulullah sebut, dulu memang betul aku larang. Kerana apa dia? Kerana waktu tersebut orang pergi ke kubur, orang tepuk kubur, orang menangis hantar kubur, meraung hantar kubur, orang menyalahkan takdir, dia panggil. Rasulullah kata, jangan begitu. Bila kamu tak ada ilmu, kamu akan buat demikian. Bila Rasulullah ajar, orang pun tahu macam mana adab pergi ke kubur. Bila orang tahu macam mana adab ke kubur, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Rasulullah kata, pergilah ziarah ke kubur sekarang. Dah kamu pandai kan? Ada adab dah, ada akhlak dah. Kamu
Sekarang ziarah kubur. Bila kamu ziarah kubur, kamu akan jadi dua perkara pada diri kamu. Yang pertama, kamu jadi zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia ni, maknanya kita menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita di atas dunia ni untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda zuhud. Zuhud ni bukan orang pakai baju compang-camping, orang yang pakai selipar lain-lain sebelah-sebelah, tu bukan zuhud. Tu orang panggil apa dia? Orang tak betul cara jalan hidup dia. Orang yang zuhud ni orang yang macam mana? Orang yang mempunyai manfaat harta benda yang Allah bagi pada mereka tersebut, mereka gunakan sepenuh untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda zuhud dia panggil. Orang yang memanfaatkan segala pemberian yang Allah bagi untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Yang pertama, kamu jadi zuhud. Jadi kamu jadi tak tamak terhadap dunia. Cukup dah, alhamdulillah Allah bagi nikmat macam ni. Qanaah dia panggil. Qanaah timbul pada diri kita. Alhamdulillah Allah kurniakan pada aku banyak ni. Cukup dah dalam hidup aku. Aku nak apa lagi dalam hidup ni? Pada diri kita ni. Yang kita makan dah cukup dah. Tidur dah cukup dah. Pasangan hidup kita dah ada dah. Anak-anak kita dah membesar dah. Suasana kita hidup ni cukup-cukup je dalam hidup kita. Nak apa lagi dalam hidup? Yang menyebabkan kita tak jadi tamak. Tamak tu hilang. Tengok orang lain dapat nikmat. Tu nikmat dia, bukan nikmat saya. Kita kena letak demikian. Tengok adik-beradik kita, Allah bagi nikmat itu nikmat. Tu nikmat dia, bukan nikmat saya. Kita ajar. Nikmat saya Allah dah tulis dah pada diri saya. Menyebabkan kita ni jadi rasa zuhud terhadap dunia ini sendiri. Kemudian lepas pada itu, Rasulullah kata bila kamu ziarah kubur lagi, kamu akan sentiasa ingat pada akhirat. Ingat pada akhirat. Ingatlah. Bila kamu pergi ke kubur tengok akhirat, nampak terus, aku kawan-kawan aku dah menghadap depan Allah. Adik-beradik aku ramai yang dah menghadap depan Allah. Ini di antara amalan-amalan. Saya cadangkan anak-anak yang ada peluang pada diri dia, katakanlah lepas pada COVID-19 ini, pada diri kita ni, lepas pada kita habis je musim ini, bawa ayah-ayah kita, ibu-ibu kita pergi ke kubur. Duduk di kawasan kubur. Mudah-mudahan bila kita duduk di kawasan perkuburan begitu, letak ayah-ayah kita. Biar ayah-ayah kita tunjuk. Kalau Abi meninggal dunia, Umi meninggal dunia, nak dikebumikan kat mana? Tempat kat mana? Tunjuk. Biar tunjuk. Panggil anak-anak kita ni. Panggil anak-anak kita. Panggil keluarga kita, tunjuk bahagian ini. Yang usung jenazah ni siapa dia? Biar nampak nangis teresak-esak di kalangan kita. Anak aku, ayah aku, mak aku. Dalam hidup kita, bila kita nampak demikian, nampak perjalanan hidup kita menuju ke akhirat Allah SWT. Sebab ada anak-anak kita, Abi akan pergi dulu. Manakala kamu, jangan ingat, kamu ni tak pergi. Kamu akan pergi juga. Menyusul kemudian. Manakala Abi ni mengikut keedah umurnya, Abi yang akan menghadap depan Allah dulu. Lepas pada ni, kita jangan terlepas. Bila masuk dalam kubur, semua kena masuk dalam menuju ke syurga Allah. Jangan masuk dalam kubur, tiba-tiba kamu pergi ke jalan neraka, manakala Abi pula jalan ke syurga. Kita sebut. Jangan demikian. Anak-anak Abi, anak-anak Umi, anak-anak Mami, kita sebut demikian. Semuanya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini ambillah peluang dalam masa-masa kita duduk di kalangan adik-beradik kita ni, cuba tengok dah dalam keluarga kita ni, berapa ramai dah yang menghadap di hadapan Allah, yang dipanggil menghadap di hadapan Allah. Bila mereka dipanggil menghadap depan Allah, tengok amalan apa yang mereka bawa. Cukup tak cukup amalan tersebut? Ingat-ingat ke, padan ke dengan doa kita moga dirahmati oleh? Padan ke dengan orang yang sebut demikian? Tak padan. Kecuali kita buat amalan. Kita kena ada sendiri pada diri kita ni untuk kitanya bawa. Aku nak bawa apa dia? Untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biar jadi macam orang-orang yang berebut nak dapat syurga. Saya masih teringat lagi, Allah yarham Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Tengok perjalanan hidup dia. Bersungguh-sungguhnya nak dapat syurga Allah. Allah yarham Datuk Ishaq Bahrum. Kita tengok macam mana beria-berianya dia nak dapatkan syurga Allah. Saya masih nampak lagi orang-orang alim macam Allah yarham Datuk Dr. Harun Din yang meninggal dunia. Semua ni Allah yarham Ustaz Fadil Nur, di antara orang yang bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah. Orang-orang macam ni Allah yarham Yusuf Rawa, ayah kepada Mujahid Rawa ni. Mujahid Yusuf ni, ayah dia tersebut Mursyidul Am Parti Islam Malaysia PAS. Saya pernah dengar ceramah dia, bagaimana dia mengingatkan kita ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang macam ni
Cuba kita ni belajar daripada mereka sebut. Tengok, mereka menghadap depan Allah macam mana. Bersungguh-sungguhnya mereka memikul Islam, membawa Islam dalam hidup mereka ni untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak cerita orang lain lagi, tak sebut lagi Hasan Al-Banna, kita tak sebut lagi orang-orang yang lain yang pernah dipanggil menghadap di depan Allah. Tapi kita sebut orang Melayu kita ni. Ramai kan tok-tok guru pondok, tok-tok guru orang alim yang terlibat dengan politik, yang tak terlibat dengan politik. Semua ni nak bawa kita ni menuju ke mana? Menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena faham pada diri kita. Sebab tu saya bila kita tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin baca doa, kali pertama dia baca doa, kira-kira Perdana Menteri baca doa. Baca doa tu kita rasa sejuk je hati kita. Rasa tenang jiwa kita. Punca apa dia? Dia jelas. Dia bawa negara ni nak bawa ke mana dalam hidup. Jelas yang sedemikian rupa. Lebih-lebih lagi lah kita tengok orang-orang alim berada di peringkat Menteri Kabinet. Sekarang ni, Menteri Kabinet orang-orang alim. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Allah bagi pada dia kealiman dia tersendiri. Kita tengok Ustaz Dr. Khairuddin At-Takiri, yang berhormat yang berhormat Ustaz Marzuq, yang menjadi timbalan menteri, kemudian yang menjadi menteri yang disebut dengan ramai lagi ni orang-orang alim yang berada dalam barisan kabinet ini. Ini mudah-mudahan kealiman mereka tersebut membawa kita untuk sama ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita. Alhamdulillah Allah kurniakan pada mereka ni nampak jelas perjalanan hidup mereka. Mereka bukan nak kepada keuntungan dunia, tetapi yang penting keuntungan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja tak sampai sebulan lagi, tiba-tiba potong gaji 2 bulan. Ada yang jadi demikian. Kerja tak sampai sebulan, potong gaji 2 bulan dah. Untuk memberi bantuan pada rakyat ini sendiri. Rakyat sengsara. Bila rakyat sengsara, ni 2 bulan dipotong gaji menteri, timbalan menteri, diberi kepada yang disebut dengan COVID-19 ini sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan barisan kabinet ini barisan yang membawa kita kecemerlangan dunia dan juga kecemerlangan sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa lega sikit hidup ni tanpa DAP dia panggil. Minta maaf nak sebut, nak gambar pada diri kita. Sebelum daripada ni sesak dada. 22 bulan tu menyesakkan dada. Kita sebut demikian. Kerana apa dia? Dipimpin oleh, cuba tengoklah Facebook mereka yang mengacau, bekas-bekas menteri yang mengacau. Macam mana pada diri mereka tersebut. Ni jenis tak ingat pada kematian, tak ingat pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ingat pada kematian, tak ingat pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita ni jadi mencelaru. Hidup jadi dalam keadaan kerosakan dalam hidup kita. Rasulullah ajar orang macam ni dalam hidup ni, kalau kita nak ingat pada kematian, ziarah ke kuburan. Pergi ziarah ke kubur. Bila kita ziarah kubur, menyebabkan di waktu mana kita ziarah kubur, menjadikan diri kita ingat pada akhirat Allah dan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis yang marfu' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Sekarang ziarahilah kalian, kerana sesungguhnya hal itu dapat melembutkan hati kalian. Rasulullah kata, dulu aku larang, tapi sekarang aku suruh kamu pergi ziarah kubur. Bila kamu ziarah kubur, hati kamu jadi lembut. Rasulullah sebut, rajin sikit ziarah kubur. Bila kamu ziarah kubur, hati kamu akan menjadi lembut, membuatkan mata kamu menangis. Yang payah-payah nak menangis tu kan, kita ni kan payah kan nak menangis. Kenapa payah nak menangis? Terutama bila kita solat, bila kita baca doa. Kerana kita tebalnya dosa. Dosa ni menjadikan hati kita ni jadi keras. Jadi keras. Tengok orang lain nazak pun tak ada pada diri kita. Dia bukan kita sebut. Tengok orang lain kesempitan hidup, tak hantar mesej, ustaz saya begini, dia tak ada rasa apa-apa pada diri dia. Dia kata dia bukan saya. Tak ada rasa pada diri dia. Hati kita ni payah menjadi keras. Kenapa keras? Dosa lah. Dosa ni menimbul, menyusahkan dalam hidup pada diri kita. Lalu macam mana nak suruh lembutkan hati? Rasulullah kata ziarah kubur. Bila kamu ziarah kubur, lembut hati kamu. Mata kamu menangis dan kamu akan cepat untuk nak ingat terhadap akhirat Allah. Tetapi janganlah kalian mengatakan perkataan yang keji bila kalian berada di atas kubur. Jangan sibuk nak baca di batu-batu nisan tersebut. Jangan cakap benda-benda keji. Waktu mana
dalam keadaan menziarahi kubur. Waktu mana kita jadikan ziarah kubur tu menambahkan kebaikan untuk diri kita. Yang pertama. Yang kedua, Abu Dzar menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, ziarahilah ke kubur hingga dengannya kamu akan mengingati akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sebut lagi, mandikanlah jenazah kerana mengurus jasad yang telah mati merupakan nasihat yang baik kepada orang yang hidup. Rasulullah sebut demikian. Bila kalian ada peluang untuk mandikan jenazah, maka mandikanlah jenazah. Siapa yang kita boleh mandi jenazah? Ibu kita, ayah kita, adik-adik kita, adik-beradik kita, anak-anak kita. Ni peluang untuk memandikan jenazah. Kalau kalian ada peluang untuk mandi jenazah, mandilah jenazah. Jangan sampai peringkat jenazah tu kena swasta. Ini panggil. Di swasta akan pergi ke masjid. Bagi tahu kepada masjid, tolong mandikan ayah saya, tolong mandikan mak saya. Ya anak-anak. Anak kenapa tak boleh mandikan jenazah mak? Kenapa tak boleh mandikan jenazah ayah? Punca tak belajar. Orang kita ni tak belajar. Kalau kita belajar, mana mungkin kita ni dalam keadaan yang kitanya meninggalkan keadaan amalan-amalan paling utama. Rasulullah kata apa dia? Mandikanlah jenazah. Bila kamu mandikan jenazah, dia akan mengurus jenazah yang telah meninggal dunia ni, merupakan nasihat yang baik. Mandi, kapan, kemudian usung, kemudian solat, kemudian semua ni akan memberi kesan pada orang yang melakukan demikian. Tuan-tuan tak percaya, cuba tuan-tuan buat. Bila tuan-tuan buat amalan ini, tuan-tuan lakukan pada keluarga kita dan sebagainya, orang yang dekat membawa kesan. Baru ni kan, bila meninggal dunia, artis-artis yang muda-muda meninggal dunia. Tiba-tiba ada seorang perekat fashion, dia sebut, saya nak berhenti dah daripada rekat fashion. Saya takut kalau saya mati, macam orang di kalangan mati mengejut sebegini. Dia sebut demikian. Dia pun takut. Kita ni, tu baru orang tu mati. Kalau dia urus jenazah. Siapa yang dia urus jenazah, dia boleh tengok macam mana keadaan jenazah. Ni jenazah COVID-19 ini. Misal contohnya. Kalau kita urus jenazah ni, kalau dia beri peluang, lagi kita terkesan. Terkesan banyaklah dalam hati kita. Anak-anak ni terkesan. Keluarga terkesan. Pengurusan jenazah. Tu pengurusan jenazah orang yang sakit. Pengurusan jenazah orang yang badan dia elok, tubuh badan dia cantik. Badan dia pula dikenali ramai. Orang dikenali ramai. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Waktu mana dia meninggal dunia? Cuba urus jenazah dia. Tengok macam mana. Jenazah orang yang demikian rupa. Di saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu amalan-amalan dia. Tengok orang yang urus jenazah Saddam Hussein. Kita tengok. Macam mana Muammar Gaddafi. Jenazah Muammar Gaddafi. Bagaimana jenazah Kamal Atatürk. Di antara jenazah-jenazah yang diuruskan itu. Sampai hari ini memberi kesan dalam hidup orang yang masih hidup ini sendiri. Rasulullah kata, dia merupakan nasihat yang baik. Dua, maknanya Rasulullah kata, bagaimana kita nak suruh ingat pada kematian ini dalam hidup kita? Yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, urus jenazah. Yang ketiga, dan solatlah jenazah hingga hal itu dapat membuatkan kamu sedih. Kalau kamu tak boleh juga yang lain. Kalau berlaku kematian, kamu jadikanlah diri kamu di antara orang yang mensolatkan jenazah. Kamu akan ingat pada kematian dalam hidup kamu. Solat jenazah. Bila kamu banyak solat jenazah. Sebab tu kadang-kadang kita pergi Mekah, Madinah dengan Allahu Akbar. Sekarang dah jadi sunyi dah pada diri kita. Tak boleh nak pergi kerana ujian kita ni COVID-19 ini. COVID-19 ni memberi kesan sungguh dalam hidup orang yang beriman dan orang yang tak beriman. Orang yang soleh dan orang toleh. Dua-dua. Masjid-masjid pun tutup, kelak-kelak malam pun kena tutup. Ni cara demikian. Baru kita boleh perhati balik, betulkan balik. Betul. Dalam hidup kita ni, nak betul macam mana pada diri kita ni. Dan solat jenazah, hingga hal itu membuatkan diri kamu sedih. Kerana orang yang sedih dan berada di bawah naungan Allah dan akan mendapat segala macam kebaikan bila kesedihan itu dalam ketaatan pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, ni di antara tajuk yang kita bincang pada malam ni. Apa dan bagaimana untuk nak mengingatkan kematian. Kenapa dan bagaimana kita nak mengingatkan kematian dalam hidup kita. Dan kita diajar supaya ingat sentiasa pada diri kita saat-saat kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Dalam suasana kitanya, dalam keadaan suasana kitanya diberi peluang oleh Allah
untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini sendiri. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan 2 buah kitab ini. Satu kitab bagaimana untuk kematian, persiapan menjelang kematian. Satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Dalam masa yang sama juga kita sekarang ni para hadirin sekalian, kita telah buka temuduga kemasukan pelajar-pelajar baru, di mana kita buka peluang untuk mana-mana anak-anak kita yang ingin meneruskan pengajian di Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini. Tuan-tuan boleh hantar anak-anak tuan-tuan ke tempat yang sebegini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Yang lebih besar lagi, saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank in-kan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan alhamdulillah hari ni saya diberitahu bila kita bagi ni, tambah di Shah Alam ini, tak ada air pula. Berebut masing-masing. Ada yang menangis-nangis. Datang ambil makanan, cium makanan. Rasa seronoknya bila ada orang yang masih lagi menghargai. Dan alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni, kita agih-agihkan dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة